para malaikatnya. Jadi bayangkan para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Rabbul Alamin, sebut nama kita bin ayah kita. Bukan itu saja, berbangga-bangga. Sebab apa? Hanya sahaja kita duduk rumah Allah dan belajar Al-Quran sahaja. Dan rahmat dan ketenangan yang kita dapat ni pula kita bawa pulang ke rumah kita. Maka tersebarlah rahmat dan ketenangan di rumah-rumah kita. Yang mana rahmat dan ketenangan ni kalau ada di rumah kita, maka segala benda tabat akan keluar. Dia tak boleh duduk sekali. Jadi bayangkan kalau haji-haji semua istiqamah dalam melakukan perkara ini. Jadi semoga Allah Ta'ala beri saya dan haji-haji sekalian untuk istiqamah, insya-Allah. Dan ada tadi Nabi kata apa? An-Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbi tabaraka wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taitu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadl kalamillahi 'ala sa'iril kalam ka fadlillahi 'ala khaliqih. Yang bermaksud, Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu hadis qudsi ini bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan kurniakan kepadanya lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah, yakni perkataan Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal daripada perkataan-perkataan yang lain seumpama kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ke atas segala ciptaannya. Jadi hadis ni saya teringat ketika masa saya di sekolah tahfiz dulu, bila baca hadis ni ustaz kata, kita ni orang yang sangat sibuk baca Al-Quran. Jadi siapa yang sibuk sangat baca Al-Quran, tak ada masa nak berdoa, tak ada masa nak berzikir, pada waktu itu dia berdoa, maka Allah Taala akan beri kepada dia lebih baik daripada orang-orang yang berdoa. Jadi ustaz masa tu Ustaz saya kata apa? Kita ni kalau kita baca Quran sibuk kan, kita nak minta apa-apa pun dapat. Mintalah, nak minta durian ke apa minta. Tengok betul-betul ada di antara pelajar-pelajar tahfiz dia minta nak durian. Betul-betul esok tu datang lori durian, belanja semua budak tahfiz makan durian. Alhamdulillah. Jadi kita ingat benda-benda biasa, rupanya mustajab. Lepas tu bila dalam tempoh seminggu tu semua semangat nak berdoa. Jadi esok tu pula datang pula lori Milo pula. Lori Milo datang, semua budak-budak happy dapat minum Milo percuma. Itulah keberkatan Al-Quran. Yang mana kalau kita bersungguh-sungguh baca Quran tak ada masa, maka kita doa dalam keadaan kita sedang membaca Al-Quran. Kita niat kita nak apa kat Allah, Allah Ta'ala akan bagi. Itulah kelebihan Al-Quran. Jadi semoga Allah Ta'ala beri saya dan hajat semua untuk istiqamah, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah seperti biasa, sebelum kita mula, siapa ingat apa perkara pertama yang perlu kita buat? Kita betulkan niat kita, apa tujuan kita mempelajari Al-Quran. Pertama, kita niat untuk mendapat keridaan Allah. Yang kedua, untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, untuk menuntut ilmu. Yang keempat, untuk sampaikan pada orang lain. Yang kelima, kita niat dakwah. Yang keenam, kita niat untuk mengeratkan silaturrahim. Jadi masa diberi 10 saat untuk kita niat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita, dan untuk seluruh umat Islam, insya-Allah. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا لصاحب هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Alhamdulillah. Okey. Jadi insya-Allah sebelum saya mula, saya nak tanya, siapa ingat kenapa kita perlu baca Al-Quran? Kenapa kita perlu baca Al-Quran? Siapa tahu? Pertama, sebab dia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kenapa kita perlu baca Al-Quran? Sebab kita nakkan syafaat Al-Quran. Kenapa? Sebab kita tak yakin bahawa diri kita ini akan terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Dan seperti yang kita tahu, syafaat Al-Quran tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kenapa kita perlu baca Al-Quran? Sebab kita nakkan pahala yang berterusan. Nabi kata apa? Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Kenapa saya katakan pahala yang berterusan? Kita ambil contoh yang kedua tadi, ilmu yang bermanfaat. Contoh, kalau kita Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu Al-Quran, kita boleh baca Al-Quran dengan baik, dan kita ajarkan anak kita ni, paling kurang kita ajar anak kita ni kenal huruf, atau paling kurang kita ajar mereka ni baca Al-Fatihah. Kita yang hafalkan dia Al-Fatihah. Jadi seperti yang kita tahu, bacaan Al-Fatihah bacaan yang wajib dalam solat, betul? Jadi selama mana anak kita solat, selama itu kita dapat pahala mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Inilah antara sebab yang pahala seorang anak takkan boleh melebihi pahala mak ayahnya selama-lamanya. Walaupun anak kita tu jadi ulama, jadi ustaz dan sebagainya, takkan boleh lebih pahala daripada kita. Itu kalau anak kita seorang. Bayangkan kalau anak kita ni ramai, 6 orang, 7 orang, 10 orang, maka sumber pahala kita lebih banyak lagi. Dan anak kita beranak pinak, walaupun kita dah di dalam kubur, maka pahala kita berterusan. Inilah antara faedah ilmu yang bermanfaat. Kenapa saya fokus sebenarnya buka Al-Fatihah saja, masuk banyak lagi. Yang mana Al-Fatihah ni, amalan ni kita hari-hari buat. Betul tak? Siapa tahu berapa kali kita baca Al-Fatihah dalam sehari yang wajib? Berapa? 17 kali, lebih kurang. Setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Jadi sebab tu anak kita ni walaupun kita ni orang biasa-biasa, anak kita jadi ulama, pahala mereka tetap bawah kita. Sebab itu pahala kalau dikumpulkan seluruh pahala orang Islam sekarang, takkan boleh menandingi pahala Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi yang mengajarkan syariat Islam. Semua orang yang mengamalkan agama ini semua dapat saham kepada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah antara kelebihan ilmu yang bermanfaat. Jadi insya-Allah seperti biasa kita sambung bacaan kita. 2 minggu lepas kita masih lagi dalam tajuk apa? Bertalaki dalam surah Al-Mulk. Siapa ingat kali ini kita sambung ayat yang ke berapa? Yang ke berapa? Yang ke-9. Okay, hari ini kita yang ada Quran, kita buka muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 562 562. Buka muka surat 562. Muka surat 562. Siapa yang ada Quran boleh buka. Okey. Kita sambung pada ayat yang ke-9. Tapi sebelum kita nak sambung ayat ke-9, insya-Allah kita akan ulang sekali lalu surah Al-Mulk daripada awal, sekali lalu saja sampai ayat 9, baru kita fokus betul-betul. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik terus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, terus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت cantik. فارجع البصر هل ترى من فطور terus ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير terus walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin cantik terus wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir terus walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kita ulang sekali takadu tamayyazu minal ghayz kita tengok dekat huruf va try sebut huruf va az. Okay, kita kita nak cuba kita feeling masa kita sebut huruf va tadi lidah kena keluar ke tak? Huruf za keluar tak lidah? Va av lidah kena keluar ke tak? Cuba kita masing-masing feeling masing-masing. Va kita sebut va tadi lidah kena keluar ke tak? Macam tak kan? Okay, siapa sebut huruf va ada yang keluar? Siapa sebut huruf va, lidah dia keluar, berarti bacaannya sangat betul. Huruf va bila kita sebut lidah kena keluar. Keluar dekat mana? Kau tengok mulut saya. Keluar kat sini. Kanan atau kiri? Va. Dalam Al-Quran hanya ada 3 huruf sahaja yang wajib keluar lidah. Pertama huruf sa. Keluar dekat tengah serta senyum. Sa. Tersebut sa. Kedua huruf za, zal, za pun sama keluar dekat tengah serta senyum sikit, za. Ketiga huruf va. Huruf va lidah keluar dekat tepi sini, kanan atau kiri. Macam saya biasa bila tadi, va. Ingat lidah sahaja yang ke tepi. Kepala dengan mulut jangan pandai-pandai ke tepi. Tak nak va, tak nak tak. Kepala tahan. Lidah saja ke tepi. Va. Va. Ingat bibir maintain. Lidah saja. Tak perlu va. Bibir tak nak sangat. Lidah saja. Va. Vi. Bila kita sebut huruf va lidah keluar, berarti kita berjaya sebut huruf va dengan benar. Kalau kita sebut huruf va lidah tak keluar, maka dia akan jadi huruf zai yang ditebalkan.
Jadi kat sini masa kita sebut minal ghayz, masa nak terakhir tu kita keluarkan lidah kita dekat tepi. Kita try sekali. Takadu tamayyazu minal ghayz. Ya, betul, cantik. Terus. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Cantik. Teruskan sambung. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Cantik. Kita ulang sekali ya. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Cantik. Bacaan tadi akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut qad ja, masa kita sebut qad. Pada saat kita sebut qad sahaja, qal-qalah kita dah tak cantik. Ingat tak macam mana qal-qalah yang lembut? Kita tak boleh sebut qad. Kita sebut apa? Qa saja. Jadi dengan slow motion dia qa de ja. Jangan sebut qad. Jangan sebut de. Tak nak qad de ja. Jadi dengan bunyi dia qa, sila ikut saya sebut qa de ja. Qa de ja. Itu bunyi qal-qalah yang cantik. Tak boleh sebut qad. Kita sebut qa saja. Qad ja. Yang kedua tengok dekat fakadzabna. Kat sini pun sama, kita nampak ada huruf qal-qalah, huruf ba mati ya. Jadi kat sini tak boleh sebut fakadzab, tak boleh sebut zab. Kita sebut apa? Za bena. Fakadzabna. Cuba try. Ya. Okey. Pertama jangan sebut zab, sebut za. Kedua jangan sebut be. Tak nak fakadzabna, jangan sebut be. Bi saja. Koma-koma tu tak ada. Fakadzabna. Cantik. Okey, kita try sekali ya. Kita nak qaqalah dal tadi lembut dengan ba. Kita ulang sekali. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Cantik. Nampak dah okey sikit, betul? Nampak dah kemas sikit. Tapi masih ada bunyi qad. Tak nak bunyi qad, kita bunyi apa? Qa saja. Qad ja. Lembut dah. Qad ja. Okey, kedua masa kita sebut fakadzabna, huruf zal lidah keluar. Fakadzabna. Mesti senyum. Masa kita sebut huruf zal, lidah mesti keluar. Fakaz. Lidah tak keluar salah. Mesti lidah keluar. Fakadzabna. Cantik. Kita ulang sekali ya. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Cantik, alhamdulillah. Okey, tengok pula dekat nazirun fakadzabna. Nazirun fakadzabna. Kat sini kita nampak tanwin bertemu dengan huruf fa. Ingat tak? Siapa ingat lagi? Macam mana cara dengung huruf fa? Mesti gigit bibir bawah. Boleh gigit bibir atas tak? Boleh gigit bibir atas. Mesti gigit bibir bawah. Okey, tengok mulut saya. Nazirun. Masa kita sebut run tu kita gigit bibir, automatik dengung huruf fa kita cantik. Okey, beza kalau saya tak gigit bibir, bunyi dengung biasa. Nazirun, jadi tak kemas. Kita nak bayangkan kita nak sebut huruf fa. Nazirun fakadzabna. Cuba try.
Ya, betul. Nampak tak cantik? Bunyi dia akan jadi lebih kemas. Okey, terus Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Cantik. Kita ulang sekali. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Cantik betul, bacaan akan lebih kemas. Masa kita tengok dekat min syai'in, kat sini kita nampak nun mati bertemu dengan huruf shin. Okey, siapa ingat macam mana cara dengung huruf shin? Okey, yang namanya ikhfa hakiki ni, bila kita nak dengungkan, kita kena fokus, kita kena bayangkan kita nak sebut huruf selepas dia. Kat sini kita nampak nun mati bertemu shin. Jadi masa kita sebut min tu, bayangkan kita nak sebut huruf shin. Jadi cara dia, pertama kita kena kenal loh, dekat mana makhraj huruf shin. Try sebut ash. Okay, cuba kita feeling. Masa kita sebut ash tadi tu, lidah kita macam mana, dekat mana? Okay, sebentar saya apa maksud makhraj? Tempat keluar huruf. Kalau makhraj kita ni tak kena tempat dia, maka tak jadi huruf tersebut. Contoh try huruf ba, try sebut ab. Ab. Oh, rupanya huruf ba ni bibir mesti bertemu bibir baru jadi huruf ba. Kalau bibir tak kena bibir, tak jadi huruf ba. Kalau tak percaya, cuba try. Okay, try sebut huruf ba tanpa sentuh bibir. Siapa boleh, saya bagi dia RM10 sekarang, right here right now. Try sebut huruf ba tanpa sentuh bibir, boleh tak? Cepat. Ke RM10. Okey, kalau RM10 tak cukup, kita tambah RM20. Cepat. Jadi memang tak boleh. Kenapa? Makhraj dia tak kena. Begitu juga dengan huruf shin. Okey, jadi kita try feeling ash. Masa kita sebut huruf shin tadi, kat mana kontak yang berlaku yang mengeluarkan huruf shin? Ash. Okey, jadi saya bagi tahu. Huruf shin makhraj dia, okey, bayangkan lidah keseluruhan lidah kita kat bawah, bukan kat tengah-tengah. Ash. Betul tak? Ash. Yang hujung lidah kita letak kat bawah, dekat gusi bawah. Ash. Okey, jadi sekarang ni masa kita sebut min, masa kita sebut min tu, lidah kita standby dekat bawah. Nanti automatik kita akan dengar dengung huruf shin yang cantik. Kita try ya. Min syai'. Cuba try. Nampak tak? Ingat lidah jangan tak tengah-tengah. Lidah tak kat bawah. Min, bayangkan nak sebut huruf shin. Min syai'. Cuba try. Nampak tak? Ni dengar huruf shin yang cantik. Jadi kalau bacaan Haji Yahya semua fasih kan, kita baru sebut min saja orang dah tahu. Lepas ni mesti huruf shin. Kalau bacaan kita ni fasih. Okey? Kita ulang sekali. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Betul, dengar huruf shin tadi cantik, alhamdulillah. Seterusnya tengok dekat antum. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Terus sebut at, huruf ta, at. Hujung lidah kita kat mana? At, kat mana? Dekat belakang, dekat gigi atas, belakang gigi atas, betul tak? Okey. Terus sebut antum, bayangkan nak sebut huruf ta. Cuba try sebut antum. 1, 2, 3. Okey. Kalau kita sebut macam tadi, dengung kita kurang tepat. Kenapa? Okey. Memang asal makhraj huruf ta, hujung lidah kita kena tak dekat belakang, dekat gusi gigi atas. Tapi untuk dengung ikhfa hakiki tak boleh. Kenapa? Sebab
makhraj huruf ta dekat sangat dengan huruf nun. Yang kita tahu ikhfa hakiki ni bunyi dengung dia tak boleh bunyi nun tu jelas. Contohnya kalau saya tak dekat belakang lagi antum, jadi bunyi nun tu jelas. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, ulama bagi tahu masa kita sebut dengung huruf ta, lidah kita letak tengah-tengah, jangan bagi kena langit-langit atas, tak nak kena kat gigi tu, tak tengah-tengah. Jadi nanti dia akan bunyi sama-sama. In antum, cuba try. Cantik betul. Ini dengung huruf ta yang cantik. Ada 3 huruf yang kena buat cara yang sama macam ni. Pertama huruf ta, kedua huruf dal, ketiga huruf ta. 3 ni lidah jangan kena langit-langit. Buat cara tadi ya. Okay, kita try sekali. In antum illa fi dhalalin kabir. Cantik, alhamdulillah. Okey, tengok dekat kabir. Kabir kat situ ra yang terakhir tu ra tebal ke ra nipis? Kita tengok mana yang saya baca betul. Pertama saya baca kabir, tebal. Kabir. Kedua kabir. Mana betul? Pertama ke kedua? Tebal ke nipis? Pertama ke kedua? Jawapan yang kedua. Okey. Kat sini ra kena nipis. Kenapa? Sebab bila kita mati dekat ra tu kira pada mati. Dan sebelum dia ada huruf ya, ada huruf mat yang huruf ya. Kalau huruf ya kena nipis. Kalau huruf mat dia alif ataupun waw kena tebal. Jadi kat sini kena kabir. Cuba try. Okay, kita dah tahu hukum dia hukum ra nipis betul. Tapi macam mana cara nak buat dia? Okey, kita tak try sebut ra biasa. Kita dah sebut bir. Ini ra biasa bir. Okey, ra nipis. Okey, bir tadi ya, lidah kita ke depan sikit ke depan sikit dan senyum. Kabir. Cuba try. Ini kenipisan huruf ra yang cantik. Kita try sekali ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Ya, betul, cantik. Okey, kita terus sambung Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Cantik. Kita ulang sekali lagi. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Cantik betul. Dah lebih kemas kalau kita jaga beberapa tempat. Kalau kita perasan dalam ayat yang kita baca tadi tu terdapat banyak huruf-huruf yang ada sifat hamas. Yang mana hamas ni kita tahu dia ada angin. Pertama sifat dia kena ada angin. Kedua dia angin dia kena lama sikit berbanding dengan huruf-huruf yang lain. Contoh kalau saya sekadar sebut nasma'u dia kurang fasih. Yang sini kita tahan dulu. Beza Kalau yang kurang fasih nasma'u, yang fasih nasma'u, kita tahan angin dia bagi jelas dulu. Jadi pertama nasma'u, kedua fi asha. Masa kita sebut huruf tu tahan dulu angin dia baru lepas. Jadi setiap kalau huruf angin kalau kita tunaikan hak dia, maka dia akan jadi sempurna. Okey. Jadi perhatikan kat sini ada banyak. Pertama nasma'u lamakan, kedua asha, ketiga ashabis, bis tu nak kena lama. Ada 3 sifat angin kat sini. Jadi kita try sekali. Perhatikan saya buat lama Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Cuba try.
Ya betul, cantik, alhamdulillah. Nampak tak? Kita berjaya tunaikan hak. Bayangkan kalau kita berjaya tunaikan hak setiap huruf ni dan kita baca dalam Al-Fatihah. Contohnya dekat ayat ni ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi ada 3 huruf. Pertama kena lamakan sikit. Kedua ihdinas kena lamakan. Ketiga mustaqim. Jadi dengan saya buat tiga-tiga sebagai lama sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba try. Cantik. Jadi kalau kita buat, kalau dekat dalam Al-Fatihah tu kita berjaya baca dengan sebaik-baik, dengan kita tunaikan hak setiap huruf, maka Al-Fatihah seperti yang kita tahu dia adalah sekadar penawar. Gelaran nak bagi surah Al-Fatihah orang panggil gelaran dia ayat 1000 penawar. Nampak tak? Jadi kalau kita baca betul-betul, maka dia jadi syafaat untuk kita. Okey, teruskan, kita sambung. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Cantik. Kita ulang sekali lagi. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Cantik betul. Dah akan lebih cantik kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut pertama, kita fa tak nak punya fa, tak nak punya tebal, nak Arab sikit. Fa tak ada sebut fa. Jadi fa nipis, ain pun nipis. Yang kedua, okey, seperti yang saya pernah sebut sebelum ni, ingat tak macam mana cara sebut ain yang fasih? Ain yang fasih masa kita sebut, dia tak bunyi mati terus, dia tak bunyi fa, dia tak bunyi putus terus, dia kena ada hidup sikit. Fa. Jadi kita masuk sikit-sikit. Fa. Ni fa yang cantik. Untuk latihan ini untuk latihan kalau kita dah okey, kita baca, kita buat ain tu dengan kadar dengan cara menaik, tapi dalam kadar yang sekejap. Jadi fa'tarafu. Cuba try. Cantik. Dia betul kat sini. Fa nak punya Arab sikit. Fa tak nak punya fa. Kedua, tarafu. Ta tak nak punya fa, ta tak nak terpengaruh dengan ketebalan ra. Ta nipis, ra sahaja yang tebal. Jadi fa'tarafu. Cuba try. Cantik. Kita ulang sekali ya. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Cantik. Yang kedua, tengok dekat bidhanbihim. Siapa tahu apa nama hukum kat sini? Iklab. Apa nama hukum kat sini? Iklab. Macam mana, siapa tahu macam mana cara bunyikan iklab? Cara bunyi iklab ada 2 cara. Pertama, bibir kita rapat dan tekan. Bidhanbihim. Pertama, bidhanbihim. Cara yang kedua, bibir kita rapat tapi tak tekan. Yang penting mesti rapat juga. Rapat tapi tak tekan. Iklab ni hati-hati, kadang-kadang ada orang dia suka buat cara yang kedua, tapi dia buat tu sampai bibir tak rapat. Kalau bibir tak kena, bunyi dia tak cantik, tak kemas. Paling kurang mesti kena. Bibir kita mesti rapat, sama ada tekan atau tak tekan saja. Boleh Jadi terserah kepada kita nak buat yang mana. Yang penting bibir mesti rapat. Okey, seterusnya masa kita sebut fasuhqal, angin ha nak lama sikit. Masa sebut li'as pun nak lama sikit. Khusus tu yang terakhir masa kita sebut ashabis, angin sin kita nak lamakan sedikit. Boleh kita try sekali ya. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Ya, betul. Nampak perasaan tak? Angin sing kita cantik, kita lamakan ashabis sa'ir, cantik. Alhamdulillah. Okay, terus.
Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Okay, cantik betul. Okey dah, lebih kemas. Masa kita sebut yakhshaw. Okey, kha ni saya nak tanya. Kha ni huruf hamas ke bukan? Huruf angin ke bukan huruf kha? Huruf kha ni huruf angin ke bukan? Kha angin ke bukan ah? Jadi jawapannya huruf kha ni bukan tak angin, dia adalah huruf angin. Yakh. Jadi masa kita sebut yakh mesti lama. Yakhshaw Kalau saya sekadar yakhshaw tak cantik. Kena bila ada huruf angin kena lamakan sikit. Yakhshaw. Okey. Try buat lama. Cuba try. Ingat kita nak sekali yakh. Cantik. Tapi ingat jangan yoh. Jangan muncul biasa saja. Yakh. Kita ada sekali. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Okey, yang terakhir masa sebut ajrun pun sama, huruf jim ada huruf qalqalah, tak boleh sebut tak boleh sebut kita sebut apa? Wa a dengan slow motion dia wa ajrun kabir. Cuba try sekali, ingat jangan sebut wa a saja. Wa ajrun kabir. Cantik, alhamdulillah, sadaqallahul azim. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله منكم.